Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid semua. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada subtopik yang seterusnya iaitu pembiasan gelombang. Okey, bagi pembiasan gelombang kita akan lihat 5 perkara. Yang pertama iaitu definisi pembiasan gelombang. Yang kedua adalah kesan pembiasan terhadap ciri gelombang. Ketiga adalah fenomena pembiasan gelombang dalam kehidupan. Keempat adalah lukisan gambar rajah pembiasan gelombang. Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Kita pergi kepada definisi pembiasan gelombang terlebih dahulu. Definisi pembiasan gelombang adalah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan hal laju gelombang yang merambat dari satu medium ke medium yang lain. Bagi pembiasan gelombang ini, anda perlu tahu bahawa pembiasan gelombang boleh berlaku di dalam air, udara dan juga cahaya. Jadi, bagi pembiasan gelombang di dalam air, laju gelombang air dipengaruhi oleh kedalaman air. Okey, apabila di udara pula, laju gelombang bunyi dipengaruhi oleh ketepatan udara. Dan yang terakhir adalah bagi pembiasan gelombang cahaya, laju gelombang cahaya itu dipengaruhi oleh ketepatan optik medium. Okey, bagi aktiviti 5.12 seperti yang ada di dalam buku teks, tujuan aktiviti ini adalah untuk mengkaji pembiasan gelombang bagi gelombang satah dengan menggunakan bantuan tangki riak. Dengan menggunakan tangki riak ini, kita akan lihat pembiasan gelombang air dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama iaitu pembiasan gelombang air daripada kawasan air dalam kepada kawasan cetek. Dan yang kedua adalah daripada kawasan air cetek kepada kawasan air dalam. Bagi kawasan air dalam, kita tidak akan letak apa-apa dekat kawasan berdekatan dengan penggetar satah ini. Okey, bagi menentukan kawasan air cetek, kita akan letak satu kepingan perspeks. Bagi kawasan cetek kepada kawasan air dalam, kita akan letakkan satu kepingan perspeks ini berdekatan dengan penggetar satah. Gelombang ini akan merambat daripada kawasan cetek kepada kawasan yang dalam. Berdasarkan pemerhatian yang kita boleh dapati adalah arah perambatan akan mendekati garis normal. Dekat sini. Dekat kawasan air dalam ini, anda lihat dekat sini. Panjang gelombangnya diwakilkan sebagai lambda 1. Adalah lebih besar berbanding dengan panjang gelombang di dalam kawasan air yang cetek. Anda boleh lihat dekat kawasan air cetek semakin mengecil dia punya panjang gelombang. Bagaimana dengan kelajuan gelombang tu? Bagi kawasan air dalam, kelajuan gelombang dia akan laju. Dah perhatikan dekat sini, panjang gelombangnya adalah lebih tinggi berbanding panjang gelombang di kawasan air yang cetek. Kat sini dia dah mula perlahan. Jadi kita boleh rumuskan bahawa kelajuan gelombang, kita wakilkan kawasan air dalam tadi sebagai nombor 1. Dan kawasan air cetek ni sebagai nombor 2 lah. Kelajuan gelombang di kawasan air dalam ini adalah lebih besar daripada kelajuan gelombang di kawasan air yang cetek. Panjang gelombang pula lambda 1 adalah lebih besar daripada lambda 2. Kita boleh lihat bahawa sudut 7I adalah lebih besar berbanding dengan sudut biasan iaitu R. Bagi kawasan air cetek kepada kawasan air dalam pula, arah perambatannya anda boleh lihat dia akan menjauhi garis normal. Dan kawasan air cetek panjang gelombangnya adalah lebih kecil berbanding dengan panjang gelombang di kawasan air yang dalam. Di kawasan air cetek kelajuannya adalah lebih rendah daripada panjang gelombang di kawasan air dalam. Jadi kita boleh rumuskan bahawa V1 adalah lebih kecil pada V2, lambda 1 adalah lebih kecil pada lambda 2 dan sudut 7 adalah lebih kecil daripada sudut biasan. Seterusnya kita pergi kepada kesan pembiasan terhadap ciri gelombang. Berdasarkan daripada aktiviti tadi, kita boleh lihat
kesan pembiasan, kita ada ciri gelombang. Itu yang pertama kita lihat kesan terhadap sudut tuju dan juga sudut biasan. Bagi kawasan air dalam kepada kawasan air cetek, sudut tujunya akan lebih besar daripada sudut biasan. Di mana sudut tuju adalah I. Dia akan lagi besar daripada sudut R. Bagi kawasan air cetek pada kawasan air dalam pula, waktu kekal saja. Di mana sudut tujunya I lebih kecil daripada sudut biasan R. Panjang gelombangnya daripada kawasan air dalam kepada kawasan air cetek dia akan berkurang. Dan kawasan air cetek kepada kawasan air dalam akan bertambah. Frekuensi bagi dua-dua keadaan ini tidak berubah. Laju gelombang daripada kawasan air dalam kepada kawasan air cetek pula dia akan berkurang. Manakala bagi kawasan air cetek kepada kawasan air dalam akan bertambah. Arah perambatan, dekat sini kawasan air dalam kepada kawasan air cetek adalah mendekati garis normal. Manakala bagi kawasan air cetek kepada kawasan air dalam dia akan menjauhi garis normal. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk melukis gambar rajah pembiasan gelombang air satah. Ini adalah langkah melukis gambar rajah pembiasan gelombang air satah. Boleh lihat ada 4 langkah. Kita pergi pada langkah yang pertama. Kat sini, langkah pertama adalah lukis anak panah AB yang berserenjang dengan muka gelombang 7 untuk mewakili arah perambatan gelombang 7. Kat sini kita ada gelombang 7, jadi kita akan lukis arah perambatannya. Kita buat satu anak panah AB dekat sini. Yang berserenjang. Pastikan 90 darjah. Langkah yang kedua adalah kita kena lukis satu garis normal yang berserenjang dengan sempadan kawasan dalam dan juga kawasan cetek DB. Ini adalah sempadan antara kawasan dalam dan juga kawasan cetek. Jadi kita akan buat satu garis normal. Kita wakilkan dia sebagai garis putus-putus saja. Kita buat satu garis putus-putus kat sini. Langkah ketiga adalah untuk kita lukis anak panah BC yang lebih mendekati garis normal daripada AB untuk mewakili arah perambatan gelombang biasan. Kita ingat balik daripada kawasan dalam kepada kawasan cetek dia akan mendekati garis normal. Yang terakhir adalah untuk kita lukis 3 garis yang berserenjang dengan BC untuk mewakili gelombang biasan. Garis-garis ini adalah hendaklah rapat antara satu sama lain berbanding dengan garis bagi muka gelombang 7. Kita lukis muka gelombang biasan tapi lebih rapat. Ini sahaja dia punya langkah untuk melukis gambar rajah pembiasan gelombang. Baiklah, kita pergi pula kepada fenomena pembiasan gelombang dalam kehidupan. Yang pertama melibatkan gelombang bunyi. Kita ada gelombang bunyi pada waktu siang dan juga gelombang bunyi pada waktu malam. Kita tengok yang pada waktu siang terlebih dahulu. Pada waktu siang, udara berhampiran permukaan bumi dekat area tanah adalah lebih panas daripada udara yang di atas. Bunyi akan bergerak dengan lebih laju dalam udara panas berbanding dengan dalam udara sejuk. Jadi gelombang bunyi ini akan dibiaskan menjauhi permukaan bumi dan menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lemah pada waktu siang. Gelombang bunyi pada waktu malam pula, udara berhampiran permukaan bumi adalah lebih sejuk daripada udara yang di atas. Gelombang bunyi dibiaskan mendekati permukaan bumi dan menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lebih kuat pada waktu malam. Yang kedua adalah melibatkan gelombang air. Ini adalah di kawasan pantai, iaitu kita ada tanjung dan juga teluk. Tanjung adalah kawasan air yang cetek, manakala teluk adalah kawasan air yang dalam. Dekat tanjung, laju gelombang air dia akan berkurang. Apabila dia berkurang, panjang gelombang pun menjadi lebih kecil. Muka gelombang air menghampiri teluk, pula dia akan bergerak dengan kelajuan lebih tinggi. Dan panjang gelombang dia pun akan bertambah. Menyebabkan muka gelombang dia akan membengkok dan mengikut bentuk tepi pantai. Pembiasan gelombang air ini menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan kepada kawasan tanjung.
menyebabkan ombak adalah lebih tinggi. Okey, dekat kawasan teluk pula, tenaga gelombangnya disebarkan ke kawasan yang lebih luas dan menyebabkan amplitude ombaknya lebih rendah dan juga air menjadi lebih tenang. Okey, baik, kita pergi kepada penyelesaian masalah yang melibatkan pembiasan gelombang. Okay, bagi rajah 5.42 ini, perambatan gelombang air daripada kawasan dalam kepada kawasan cetek. Okey, anda perlu ingat bahawa pembiasan gelombang ini disebabkan oleh perubahan laju gelombang. Okey, berdasarkan rajah 5.42 ini, bermula daripada kawasan dalam kepada kawasan cetek. Okey, dekat sini kawasan dalam ke kawasan cetek ini ada perbezaan kedalaman air. Okey, apabila ada perbezaan kedalaman air, daripada dalam kepada cetek, laju gelombang juga akan berubah. Okey, apabila laju gelombang berubah, panjang gelombang pun akan berubah juga. Memandangkan frekuensi gelombang tidak berubah, yang berubah hanyalah perbezaan antara laju gelombang di kawasan dalam ataupun di kawasan cetek, dan perbezaan antara panjang gelombang lambda di kawasan dalam dan juga lambda di kawasan cetek. Okey, jadi kita boleh buat rumus berpandu daripada rumus laju gelombang, iaitu V sama dengan F lambda. Okey, untuk kawasan dalam kita akan gunakan V1 sama dengan F lambda 1. Okey, itu kita letak sebagai nombor 1, terwakilkan sebagai nombor 1, dan di kawasan cetek V2 sama dengan F lambda 2. Okey, kita wakilkan sebagai nombor 2. Jadi yang ini kita tukarkan saja, kita jadikan dia sebagai macam nisbah. Okey, jadi akhirnya kita akan dapat V1 bahagi lambda 1 sama dengan V2 bahagi lambda 2. Okey, kita lihat soalan ini. Rajah berikut menunjukkan gelombang air sata berfrekuensi 15 Hz merambat dari kawasan dalam ke sempadan kawasan cetek PQ. Okey, laju gelombang air di kawasan dalam ialah 30 cm saat per negatif 1. Okey, dia ada 4 soalan. Okey, soalan A, hitungkan panjang gelombang lambda. Okey, bagi soalan B, hitungkan laju gelombang air di kawasan cetek jika panjang gelombang air di kawasan itu ialah 3 cm. Okey, soalan C pula, dengan menggunakan nak panah, lukiskan arah perambatan gelombang di kawasan cetek dan seterusnya lakarkan muka-muka gelombang air yang terbias di kawasan itu. Dan soalan terakhir, bandingkan frekuensi, panjang gelombang dan laju di dalam kawasan dan di kawasan dalam dan kawasan cetek. Okey, kita lihat pada soalan pertama. Dan kita ambil dia punya maklumat. Kita tahu frekuensi adalah 15 Hz. Okey, dan dia punya laju gelombang air di kawasan dalam ialah 30 cm saat negatif 1. Jadi kita ingin mencari lambda, jadi V sama bahagi dengan F. Okey, kita masukkan nilai. Kita akan dapat lambdanya adalah sebanyak 2 cm. Okey, bagi soalan kedua, hitungkan laju gelombang air di kawasan cetek jika panjang gelombang air di kawasan itu ialah 3 cm. Okey, dia minta kita untuk cari laju gelombang V di kawasan cetek. Okey, dia dah berikan panjang gelombang lambda 3 cm. Okey, ni kawasan cetek. Jadi kita kena cari V. Okey, kat sini kita ada lambda sebanyak 3 cm. Okey, ingat balik iaitu frekuensi antara kawasan dalam ataupun kawasan cetek tidak berubah. Jadi kita boleh gunakan frekuensi yang sama, iaitu F sama dengan 15 Hz. Jadi kita gunakan saja V sama dengan F lambda. Okey, masukkan nilai. Laju gelombang air di kawasan cetek kita akan dapat sebanyak 45 cm saat negatif 1.
Okey, bagi soalan C, dengan menggunakan anak panah, lukiskan arah perambatan gelombang di kawasan cetek dan seterusnya lakarkan muka-muka gelombang air yang terbias di kawasan itu. Okey, kita lihat gelombang ini dia merambat daripada kawasan dalam kepada kawasan cetek. Jadi, kalau ikutkan berdasarkan langkah melukis gambar rajah tadi, okey, kita dah sampai pada langkah 2 iaitu sudah ada garis normal yang berserenjang dengan sempadan kawasan air ini. Okey, bagi langkah ketiga kita akan buat arah perambatan bagi gelombang biasan. Okey, kita ingat balik daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, arah perambatan gelombang itu akan mendekati normal. Jadi arah perambatannya akan mendekati normal. Jadi dekat sinilah. Jadi ini adalah langkah ketiga, okey. Okey, langkah keempat, kita tunjukkan dia punya muka-muka gelombang itu. Okey, ingat kalau kawasan dalam lambdanya besar. Okey. Jadi di kawasan cetek lambdanya adalah lebih kecil berbanding di kawasan dalam. Okey, jadi kita buat saja. Okey. Kita buat kecil, jangan besar sangat. Okey, macam ini saja. Okey, soalan yang terakhir, bandingkan frekuensi panjang gelombang dan laju di kawasan dalam dan kawasan cetek. Okey, di kawasan dalam. Okey, dan ini adalah kawasan cetek. Okey, frekuensinya adalah tidak berubah. Okey, panjang gelombang K lambda. Okey, panjang gelombang di kawasan dalam, kita ingat panjang gelombang di kawasan dalam adalah lebih besar lah ataupun lebih panjang. Okey, laju gelombang iaitu V. Okey, di kawasan dalam lajunya adalah lebih tinggi. Okey, ini saja dia punya jawapan. Okey, itu sahaja bagi pembiasan gelombang. Sekian, terima kasih.